Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan dengan bacaan doa. Bagi majlis kita pada hari ini, bacaan doa mengikut ajaran agama masing-masing. Amin. Baik, tajuk kita pada hari ini adalah peningkatan kualiti pengurusan dan uniform aktiviti ko-kurikulum murid berkeperluan khas. Untuk pengetahuan semua, webinar ini adalah anjuran kumpulan A khusus KBK 3053 iaitu ko-kurikulum dan rekreasi group. Baik, tanpa membuang masa, saya memperkenalkan dua orang panel kita pada hari ini, iaitu yang pertama, panel pertama, Tuan Haji Muhammad Azizi bin Saad, merupakan penolong PPD Pendidikan Khas Pejabat Pendidikan Daerah Kendang Kedah. Baik, panel yang kedua ialah Puan Nur Hayati binti Ahmad, merupakan penolong kanan Pendidikan Khas Sekolah Model Khas Bukit Jenun, Kendang Kedah. Baik, seperti yang sedia maklum, ko-kurikulum termasuk dalam bidang badan beruniform, bidang persatuan dan kelab dan bidang sukan dan permainan. Ko-kurikulum ini penting untuk murid berkeperluan khas, antara murid berkeperluan khas termasuklah dalam murid bermasalah pembelajaran, ketidakupayaan fizikal, ketidakupayaan penglihatan dan ketidakupayaan pendengaran. Baik, hari ini kita akan kecilkan skop pada badan beruniform. Saya mulakan pertanyaan forum kita pada hari ini kepada Tuan Haji Azizi. Apakah aspek dalam pengurusan badan beruniform murid berkeperluan khas? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sejahtera. Okey, yang boleh dengar orang? Boleh. Okey, baik. Terima kasih. Selamat pagi. Biasalah, bila kita berwebinar menggunakan online ni susah sikit. Kadang-kadang kita rasa macam kita cakap seorang. Dengar, kita pun tak tahu. Okey, baik. Yang saya hormati rakan panel saya, Nur Hayati binti Ahmad ataupun saya panggil Hayati lah. Kami ni dari daerah yang sama. Okey, penolong kanan pendidikan khas Sekolah Model Khas Bukit Jenun. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, no. Okey, saya bahasakan rekod je dulu, no. Biasa, no. Okey, dan Hagia Dr. Hasrul bin Husyad. Assalamualaikum, Dr. Waalaikumsalam, Cik Azizi. Terima kasih sudi. Ya, sama-sama. Selamat perkenalan, Dr. Okay, yang saya kasih pelajar-pelajar dari kursus KBK 3053 kurikulum dan rekreasi kumpulan A, B dan C. Tahniah atas penganjuran webinar ini dan selamat perkenalan juga dan selamat mendengar kepada semua yang menonton webinar kita pada hari ini. Syukur Alhamdulillah kita diberikan kesempatan pada pagi ini pukul 10 pagi dapat bersama-sama dalam satu program webinar peningkatan kualiti pengurusan pada beruniform dalam aktiviti kurikulum murid berkeperluan khas. Okey, terlebih dahulu sebelum saya memulakan ataupun membincangkan ataupun berkongsi soalan yang diutarakan pada saya tadi, ada sedikit bukan pembetulan lah, tapi saya nak beritahu saya ini bukan haji lagi, nama saya Muhammad Azizi bin Saad, penolong PPD Pendidikan Khas. InsyaAllah tak lama lagi doakan saya diberi kesihatan yang baik untuk sama-sama kita buat haji. Okey, terima kasih adik Nusyana. Okey. Dan yang berbahagia doktor, semua sekali sebab saya ni jenis sempoi sikit. Jadi kita dalam bentuk santai lah boleh semua sekali ya. Boleh. Okey, baik, terima kasih.
Okey, terlebih dahulu terima kasih banyak-banyak kerana menjemput saya pada hari ini. Sebenarnya saya ni kalau diikutkan bukanlah orang yang paling tepat lah. Bukanlah berpengalaman tinggi dalam pendidikan khas ni. Saya ceritakan sedikit lah sebelum menjawab ni. Saya baru dalam pendidikan khas ni 12 tahun. Bertugas di Sekolah Bahasa Pendang sebagai guru pendidikan khas dan baru sahaja memegang jawatan penolong PPD unit pendidikan khas di Pejabat Pendidikan Daerah Pendang. Itu sajalah. Salam perkenalan untuk semua. Dan okey, baik. Soalan yang diutarakan kepada saya tadi, aspek penting dalam pengurusan pada uniform. Bila saya dapat soalan yang aspek penting tu, saya pun fikir juga aspek tu kita nak fokus pada siapa kan? Kita nak fokus pada bidang apa? Okey, sebelum tu, saya bacakan sedikit di sini. Selaras dengan peraturan 3/3 kurikulum kebangsaan, peraturan pendidikan kurikulum kebangsaan 1990. Pelaksanaan kurikulum bagi murid berkelas di PPKI adalah sama seperti murid perdana, iaitu wajib melibatkan diri dalam bidang yang berikut: persatuan kelab, pasukan pakaian seragam, kelab sukan permainan satu murid sukan. Jadi bila tertera di sini perkataan wajib tu, maknanya kita tak boleh menidakkan lah murid-murid kelas ni, contohnya di PPKI ni, untuk sama-sama melibatkan diri dalam aktiviti kurikulum wajib. Apa-apa pun mesti setiap program PPKI tu ataupun setiap murid MPK di Harus Perdana, mereka ni wajib mengikuti program ataupun aktiviti kurikulum seperti mana yang diceburi ataupun disertai oleh murid-murid normal lah di aliran perdana. Okey, jadi saya berbalik kepada persoalan aspek penting. Jadi bila aspek penting ni, saya ringkaskan seperti ini lah. Bila berkenaan dengan aspek penting, jadi saya merujuk balik kepada prinsip pelaksanaan kurikulum PPKI tu. Okey, jadi prinsip pelaksanaan kurikulum ia adalah sama sebiji lah, kita kata macam dengan di Harus Perdana, di mana di situ kita pecah kepada 4 perancangan ataupun 4 trust yang penting dalam kita menguruskan dalam uniform ni, iaitu yang pertamanya perancangan, yang keduanya pelaksanaan, kemudian pemantauan, dan yang terakhir pengapaikan. Okay. Saya brief ataupun saya terangkan sedikit setiap satunya. Saya sentuh dulu yang pertama berkenaan dengan perancangan. Okey, jadi seperti yang kita semua maklum, apa yang kita lakukan pun mesti ada perancangan. Sampai hidup sendiri pun mesti ada perancangan. Itu juga dengan aktiviti kurikulum yang kita lakukan ataupun kita jalankan di kelas ataupun di yang disertai oleh MBK ni. Okey, perancangan ni bermaksud kita kena sediakan segala persiapan, segala apa pun yang berkaitan dengan perancangan itu sendiri. Kita mesti perancangan yang rapi. Contohnya jadual perjumpaan. Okey, ini perlulah. Contohnya macam kalau uniform ni kita buat 12 kali setahun, macam tu lah. Kemudian aktiviti, perancangan aktiviti yang rapi, apa yang kita sebenarnya tahu, apa yang kita dah rancang, apa mana kita rancang tu kita boleh buat semua. Sekarang ni kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 ni, perancangan kita tu mungkin banyak yang paksa ditangguhkan lah. Tapi itu bukan apa orang cakap, pelanggan pada kita lah. Yang penting adakan dulu perancangan. Okey, itu yang lebih penting. Kemudian yang penting juga di sini, kalau nak melakukan atau menjalankan aktiviti ini, pertama sekali kepada guru kesihatan, sebab murid-murid ni adalah pelajar, murid. Jadi apa-apa pun mesti ada guru. Jadi guru di sini mesti ada dan mesti ada AJK tertentu. Contohnya kalau kita nak buat kakak, kalau kita nak buat sukan, apa kan, mesti benda tu ada. Guru penasihat bermula dengan AJK, bermula dengan pengerusi, pembendahari, semua mesti ada di kalangan guru dan juga di kalangan murid. Dan juga kita, dengan kita tu terapkan pemakaian. Itu cara pemakaian tu, kalau contohnya kalau di Pendang ni, hari Rabu kita akan semua sekali, murid, perdana dan juga kasdi, mereka ni akan memakai pakai uniform. Kalau di sini pelengkap, hari Rabu tu semua pelengkap dengan cikgu-cikgunya sekali. Okey. Tapi apa yang penting di sini, bila kita rancang ni, satu, kita tengok dulu kesesuaian jenis pakaian uniform dengan MBK. Seperti yang kita sempat maklum, murid berkurang kelas ni, mereka mungkinlah mempunyai halangan-halangan tertentu ataupun
ketidakupayaan tertentu. Jadi kita pastikan apa yang sesuai untuk mereka, apa yang sesuai, apa yang layak untuk mereka, apa aktiviti yang mereka boleh lakukan. Itu antara yang penting. Dan dari segi guru pula, guru yang memimpin ataupun yang bertanggungjawab menguruskan ataupun menjalankan aktiviti, menggerakkan aktiviti uniform ni, istilah guru itu kita lihat kemahiran mereka. Setakat mana kemahiran mereka menguruskan, apakah kelayakan mereka, apakah kelebihan mereka, kemampuan mereka. Sebab kadang-kadang bila guru ni kita pun pastilah kadang macam, tapi saya tak pastilah kalau ajar-ajar dan kurikulum dari rekreasi ni sepatutnya tak ada masalah lah. Kalau uniform ni memang tak otai ada orang kata ni, tak ni semua ni kan. Tapi ada juga di kalangan guru-guru, saya sentuh di sini sikit lah, saya ceritakan sikit. Macam kalau kata guru-guru pendidikan khas yang menguruskan murid berpeluang khas di program pendidikan khas integrasi. Ada di kalangan mereka yang masuk ke pendidikan khas ni melalui program itu. Program apa, tambah option kan. Jadi mereka mungkin sebelum ini dari kalangan ustazah ataupun yang kurang orang kata apa, bukan kata tak reti, bukan kata tidak kemahiran, tapi mungkin memiliki kemahiran yang agak kurang. Jadi di sini kita kena pastikanlah mereka ni betul-betul berkemahiran, mereka boleh menjadikan murid-murid kelas ni. Jadi di situ kalau semua dah ataupun berkemahiran, jadi tak ada masalah lah. Jadi kalau macam kami, tugas kami di PPG, bila kita nak menjalankan program ataupun kita nak mewujudkan satu badan uniform yang boleh diikuti oleh semua NPK di tingkat daerah ataupun mungkin nanti boleh kita hantar peningkatan negeri dan juga mungkin insyaAllah kebangsaan. Jadi kalau di sini kita perlukan guru-guru yang berkemahiran tinggi lah. Kalau kata misalnya ataupun contohnya kita berhadapan dengan mungkin kekurangan guru yang kurang kemahiran, jadi kita akan datanglah mungkin khusus-khusus yang kita boleh ataupun kita berhubung dengan pihak Jabatan Pendidikan Negeri Kedah, kita berhubung untuk kita hantar guru-guru ni ataupun kita libatkan guru-guru ni dalam khusus-khusus yang berkaitan dengan uniform, dan itu akan menambahkan kemudahan mereka lah. Dan satu lagi, bila sebut perancangan ni, saya lupa nak kita aspek penting yang paling penting dalam perjalanan, keselamatan murid berkeperluan khas perlu diambil kira dan diutamakan. Ini paling penting. Contohnya kalau macam ini, keselamatan yang bikin ni, sebab mereka ni kita faham kadang-kadang di kelas PPKI ataupun murid berkeperluan khas ni, kita sebut pun berkeperluan khas, jadi mereka ni kadang-kadang kekuatan fizikal mereka pun nampak sedikit kurang dari yang lain. Jadi apabila kita menjalankan aktiviti co-curriculum ni maksudnya kita tak belajar dulu kategori kita menjadi khas, tapi kita melibatkan pergerakan yang agak banyak. Jadi situ kita kena ambil serius lah benda ni, utamakan. Takut nanti dan mana kita menjalankan aktiviti itu takut mendapatkan keberatan ataupun mendapatkan satu benda yang kita tak inginkan. Jadi di situ kita mesti ikan keselamatan mereka ditambahkan, guru-guru mesti alert benda ni, mesti wajib. Jika mau tidak nak ke atau tak nak ke, mesti benda ni ditambahkan. Mesti sentiasa berada bersama-sama murid semasa aktiviti ini dijalankan. Okay, tadi itu perancangan. Dan yang kedua, perintah utama ni saya masuk kepada pelaksanaan. Okey, bila pelaksanaan tadi, kalau tadi kita merancang, dan sekarang ni bila masuk ke fasa pelaksanaan ni, kita pastikan okey, aktiviti ataupun segala yang dirancang untuk dilaksanakan mengikut jadual atau mengikut segala perancangan yang kita dapat. Pastikan di situ mesti ada penyertaan guru dan murid. Kita takut nanti bila kita buat semakan, okey, ada jadual tugas guru, ada jadual perjumpaan guru, tapi tak dipatuhi. Kita cuba elakkan lah. Sepatutnya memang tak berlaku tu. Penyertaan guru ni, dan mesti orang kata apa tu, kena aktif lah guru-guru ni. Dan pemakaian baju uniform, contohnya setiap hari setiap Rabu, mesti dipatuhi, macam misalnya. Kemudian jadual perancangan, aktiviti dirancang dilaksanakan, walaupun kita kata COVID-19 ni, okey, memang kita tak boleh buat pergerakan di luar. Tapi mungkin kalau kita nak jalan, itu tak ada masalah kalau kita, contohnya macam kita bergerak ni. Kita buat aktiviti-aktiviti yang tidak melibatkan pergerakan dan apa SOP, contohnya kalau kita berkaitan, asumsinya kita duduk. Itu, duduk dalam jarak yang dekat dengan macam tu lah. Okay, kemudian ni, bila berlakunya pelaksanaan ni,
pastikanlah rekod dan laporan, termasuklah laporan aktiviti yang dilakukan dan juga hadiran murid tu semua direkodkan. Ini untuk tujuan selepas kalau andai kita berlaku apa-apa ataupun pemantauan ke apa, ini menjadi hitam putih pada kita lah. Dan seterusnya, teras yang ketiga ni pemantauan. Pemantauan ni maksudnya bila kita dah rancang, kemudian kita dah laksanakan, jadi mesti ada seseorang yang memantau. Kalau di kelas integrasi ni penolong kanan lah. Dan kami kalau petugas kami di PPT, kami pula akan turun ke sekolah, insyaAllah kalau diberi kesempatan, kalau nanti sekarang ni kita nak buat lawatan pun mungkin kita ada halangan sikit, COVID ni tak boleh bersemuka kan, arahan terkini tak boleh bersemuka dengan guru-guru. Tidak apalah, kita doakanlah COVID-19 ni berlalu pergi dan kita boleh laksanakan ataupun kita boleh ambil balik apa-apa step-step yang sebelum ini kita boleh jalankan balik. Dan saya lebih fokus pada tugas di PPT lah. Dan kita orang kata apa macam orang kata apa tu unit yang bertanggungjawab lah untuk memastikan pendidikan khas di Adang ni berjalan dengan baik. Jadi kena ada pemantauan nanti dan kita kena ada selalu buat permintaan mesra lah. Pastikan semua guru kanan, semua guru setiap sekolah, ada 13 sekolah di Petang ni, mereka dapat menjalankan uniform dengan baik. Kerana macam saya katakan tadi, rekod dan laporan tu perlu setiap kehidupan. Dan penambahbaikan. Ini yang berakhir lah. Ini aspek penting juga penambahbaikan ni, ini sangat perlu. Penambahbaikan ni macam kata kalau kita masak lah, kalau tak sedap kek kali ni, masak kali ke depan ni, kita cuba baik. Masak lagi tak sedap, tahun depan jangan kita buat lagi sampai sedap lah. Itulah penggunaan dia macam tu lah. Jadi kalau dari segi kita fokus balik ataupun kita pergi pada tajuk aspek penting dan pengurusan uniform ni, penambahbaikan ni sebagai orang kata satu medium ataupun satu elemen yang penting lah. Satu benda yang sangat penting untuk kaji setakat mana kedudukan kita, status kita ada di tahap yang baik ataupun tidak baik. Kalau yang mana yang kurang kita tambah. Contohnya dari pemantauan, kita buat tengok rekod dan laporan, kita buat penambahbaikan kat situ. Kalau macam contohnya kan, tengok di sekolah ni mungkin ada pelajar-pelajar ataupun guru tu kurang aktif. Sebab apa kurang aktif? Dia kaji tengok laporan guru. Kali laporan 3 kali ni sama je. Maksudnya kalau buat kita kata contohnya budaya khas ni, kita gunakan yang untuk tahap fungsi rendah ni. Contohnya lah, aktiviti yang kita boleh buat dari uniform ni. Hari ini kita warnakan bendera sebenarnya, warnakan logo pengangkat. Tengok minggu depan pun logo pengangkat. Tengok minggu sekali lagi pun logo pengangkat. Jadi kalau ikatan tu je lah, tetap berubah-ubah. Jadi mungkin minat tu, kalau kita pun asyik makan benda yang sama ni, memang kita Korean nak juga makan tell out ke, nak makan apa, sup, western, traditional, macam tu jugalah. Jadi dekat sini, itu yang dikatakan penambahbaikan. Jadi kita tengok apa yang memang kita tambahkan. Peran perisau sini kita tambahkan. Jadi itu sedikit sebanyak akan menarik minat dan menambahkan lagi minat. Bukan sekadar guru, murid itu sendiri. Dan di sini kalau bila sampai pada penambahbaikan ni, guru-guru mesti aktiflah, mesti alert. Dia mesti mencuba sesuatu yang baru supaya minat murid-murid itu dapat ditarik dan dapat dijalankan aktiviti itu dengan sempurna, insyaAllah. Okay, terima kasih. Saya rasa itu saja untuk yang persoalan yang pertama ni. Okay, terima kasih. Terima kasih Tuan Azizi, penerangan sangat mantap. Antara aspek yang penting yang diketengahkan pelaksanaan pemantauan dan penambahbaikan. Namun adakah terdapat badan beruniform tertentu untuk murid berkebutuhan khas? Tuan Haji? Tuan Muhammad Azizi, maafkan saya. Ya. Okey, tak apa. InsyaAllah, selalu duduk begitu haji ni tak lama boleh haji ke insyaAllah. Okey, doakanlah panjang umur, murah rezeki. Okey, baik. Biasa adik Nurul Syuhada, kalau boleh panggil cikgu je macam tuan. Sebab macam janggal maksudnya tuan-tuan ni. Baik, cikgu. Panggil cikgu. Lebih senang sikit kot. Okey. Macam ni, untuk murid berkebutuhan khas ni, zaman dulu lama-lama dulu ni, saya pun tak pasti tu bila masa saya first posting di sekolah pun masa tu, kalau tak salah saya rasanya sekolah bebas lagi untuk buat pilihan. Semua ada sekolah yang RS,
tunas kadet remaja sekolah, ada juga MBA 3SM, Sultan Abdul Samad Merah. Tapi kalau tak salah saya bermula daripada tahun 2012, Jabatan Pendidikan Negeri Johor fight lah benda ni, ataupun apa dalam bahasa Melayu ni, memperjuangkan untuk memilih satu badan uniform yang khusus untuk murid broadcast sesuai dengan kebudayaan dan sesuai dengan aktiviti-aktiviti untuk murid-murid broadcast. Jadi pengakap telah dipilih di situ. Jadi sehingga kini semua murid broadcast mereka cuma duduk di dalam unit uniform pengakap. Tujuan penubuhan pengakap ni, satunya aktiviti-aktiviti dalam pengakap tu nampak lebih mesra lah kepada murid-murid broadcast. Jadi dan satu lagi, kalau kita tengok dalam tujuan asal ni, di dalam silibus ataupun anggota sukatan di dalam pengakap itu sendiri dah diubah suai ataupun dah dimodify bersesuaian dengan tahap dan keperluan pengakap khas tu. Dan jadi di sini juga bila disebutkan pengakap sebagai badan yang dikhususkan untuk yang khas ni, antara matlamat utamanya melahirkan pelajar berketerampilan dan sahsiah yang baik. Ini dan satu lagi, saya tengok pengakap ni, saya minta maaf sebelum tu, bukan saya nak berkata baik. Tapi kalau saya tengok macam pengakap saya sebut khas ni, yang pengakap ni, aktiviti-aktiviti dia memang sangat sesuai dan nampak macam boleh menarik minat murid-murid berpeluang khas ni. Contoh, macam kalau kita melibatkan diri dalam perkhidmatan ataupun dalam pengakap ni ada juga nyanyian dan semua kan. Jadi benda-benda tu nampak dia lebih mudah untuk kita membina karakter ataupun kita lebih mudah untuk menarik minat tu dan kita, orang kata apa macam mana nak cakap, macam lebih sesuai lah, lebih sesuai dengan murid khas ni, khas ataupun MBK ni, dengan apabila kelihatan kepayaan kepayaan yang dengan kan khas ni dia sikit daripada motor special sikit kan. Jadi kalau kita tengok bila ada aktiviti-aktiviti yang macam ni boleh sedikit sebanyak boleh membantu lah untuk membina tidak yang baik, tolong-menolong dalam aktiviti. Macam dia ada lagi macam macam boleh berdikari kan. Sebab mereka ni, mereka khas ni kita pun faham, tak perlulah saya nak lanjut. Mungkin Foyati nanti akan tambah kot, dia lebih pakar ni, mereka khas ni. Dan bila pengakap dipilih sebagai unit uniform khas untuk MBK ni, antara aktiviti yang dijalankan banyaklah, melibatkan daerah, melibatkan negeri dan melibatkan antarabangsa. Contohnya kalau macam di pengakap ni ada jamburi, agonori. Kalau jamburi tu untuk anak, kita agonori. Agonori ni untuk perkhidmatan ataupun camp lah untuk remaja-remaja atau kanak-kanak khas ni. Jadi di sini aktiviti dilakukan di bawah pengawasan dan semua sekali yang sesuai lah untuk pendidikan khas ataupun kanak-kanak yang berkeperluan khas ni. Di antara contoh juri yang telah dijalankan setiap tahun, biasanya setiap tahun diadakan. Contohnya kalau saya buat inilah, study sikit kat sini, tengok kalau di agonori pengakap pendidikan khas peringkat kebangsaan diadakan yang terkini 2019 di Kuala Terengganu di Rembau 9. Dan untuk makluman semua dan mungkin semua yang mendengar ini pun dah tahu, agonori ini dah menjadi satu rutin tahunan untuk MBK atau untuk orang khas di PPKI. Benda orang kata apa, perkara wajib. Jadi setiap tahun akan adalah agonori peringkat daerah. Jadi di sini kita pilih untuk peringkat negeri dan peringkat negeri nanti akan dibawa ke peringkat kebangsaan dan mungkin ke peringkat antarabangsa. Okey, itu saja. Terima kasih. Terima kasih Cikgu. Penerangan yang begitu jelas. Kita teruskan perbincangan kita bersama Cikgu Hayati, Puan Hayati. Dari segi pengurusan murid,
apakah langkah keselamatan yang perlu diberi perhatian semasa mengendalikan aktiviti co-curriculum terutamanya dalam badan beruniform MBK? Langkah keselamatan yang perlu diberi perhatian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Cik Nurul Syuhada dan Muhammad Siraj. Betul. Yang dihormati Cik Azizi bin Saad, pengawas pegawai pejabat pendidikan Sekolah Rendah Kedah. Yang dihormati juga pencara Cik Asrul Deputy Syed. Khabar baik, Cikgu Nur Hayati. Terima kasih kerana sudi mengambil kesempatan pada saya. Terima kasih. Okay, dahulu saya ucapkan terima kasihlah kerana sudi memilih daerah Pendang lah khususnya, dan saya tekankan diri khususnya sekolah saya yang berkaitan dengan kegiatan co-curriculum khususnya yang melibatkan 3 benda, iaitu co-curriculum iaitu kelab dan kesatuan, unit beruniform dan satu murid satu kan. Seperti mana juga murid perdana MBK iaitu murid berkeperluan khas juga terlibat dengan ketiga-tiga yang saya sebutkan tadi dan tidak terkecuali, dan sama juga dengan perdana. Dan peruntukan masa juga yang diberikan kepada murid-murid berkeperluan khas ni juga sama seperti pada murid-murid perdana. Okey, saya terus kepada soalan daripada pengurusi, iaitu langkah-langkah keselamatan yang perlu diberi perhatian semasa mengendalikan aktiviti co-curriculum khususnya dalam badan beruniform. Okey, kalau dari segi badan beruniform, majoriti lah program pendidikan khas integrasi di Malaysia ni memilih badan beruniform pengakap. Tapi ada juga yang memilih STR keselamatan jalan raya, tetapi majoritinya memilih badan beruniform pengakap dan diseragamkan di peringkat daerah, negeri dan kebangsaan lah, ketiga-tiganya tu. Dan dalam membincangkan tentang isu co-curriculum, sama ada kurikulum maupun co-curriculum, langkah keselamatan adalah pokok yang paling utama lah. Tak kira lah siapa pun kita, bila murid tu datang langkah aja ke sekolah, perkara yang pertama adalah keselamatan. Keselamatan, bila cakap bab keselamatan ini, ia melibatkan 3 benda, iaitu sebelum, semasa dan selepas kegiatan co-curriculum. Okey, yang pertama dari segi sebelum kita memberi atau membuka ruang untuk co-curriculum kepada murid berkeperluan khas ni, yang pertama adalah langkah sebelum adalah kita memastikan tahap kesihatan dan tahap keupayaan MBK ini bersesuaian dengan aktiviti yang akan kita jalankan ke dalam aktiviti co-curriculum. Murid berkeperluan khas ni dia ada satu kota khas, iaitu dalam keselamatan lah. Mungkin dia ada penyakit yang memberi ketidakselesaan dan ketidakupayaan dia untuk menjalankan aktiviti co-curriculum. Tetapi dari segi kewajipan, saya guna kewajipan lah, dari segi penyertaan murid MBK itu perlu dalam ketiga-tiga bidang ni, tapi kita ada kod-kod khas yang kita utamakan di dalam keselamatan murid ni. Yang pertama adalah kawasan. Yang kedua adalah kawasan. Kawasan yang kita pilih itu mestilah bersesuaian dengan murid berkeperluan khas. Contohnya jika di Padang, kita terpaksa menolak kerusi roda, ada budak yang kurang upaya dari segi fizikal, kita kena pilih satu kawasan atau lapangan yang sesuai untuk murid pendidikan khas ni. Itu yang sebelum lah. Yang ketiga adalah kita berhubung dulu dengan waris. Kadang kita tengok murid berkeperluan khas ni tak ada beza pun kan dengan murid perdana ni, kita tengok tak ada beza pun. Badan sadar, muka handsome, cuma kita tak tahu di sebaliknya. So langkah yang sebelum kita memulakan aktiviti co-curriculum, kita berhubung dengan ibu bapa dan waris, dan paling bagus
kita dapatkan surat kebenaran dari waris untuk anak dia bersetuju untuk anak dia menyertai co-curriculum, ya. Dan murid perlu memasuki ketiga-tiga bidang co-curriculum ni, tetapi kita dapatkan kebenaran tu, contohnya lah, maksudnya kita tahu mungkin budak ni Down syndrome. Jika Down syndrome mungkin dari segi sebutan dia kurang, dan kebanyakan murid Down syndrome ni dia ada masalah kesihatan seperti jantung. So nanti aktiviti yang kita nak rangka dalam co-curriculum tu, kita kena ambil tahu, ambil cakna, dan kita kena merangka program-program atau langkah-langkah dalam curriculum yang bersesuaian dengan murid tadi. Okay? Kemudian yang keempat, ni sebelum kita melaksanakan adalah kita memikirkan atau merangka atau merancang atau mencari aktiviti yang bersesuaian dengan murid berkeperluan khas tadi. Kita tak boleh kata okey hari ni nak ajar hoki, untuk hari ni nak ajar kawat, contoh dalam binik beruniform, hari ni nak ajar kawat. So mungkin murid tu budak berkursi roda, so macam mana cara kita nak bagi dia boleh berkawat dalam keadaan dia berkursi roda. Okey, itu langkah yang sebelum, langkah keselamatan yang sebelum. Okey, langkah yang kedua adalah langkah keselamatan semasa aktiviti kita nak jalankan tu. Okey, yang pertama kita terang dulu kepada murid. Selalunya bila murid, saya fokuskan pada sekolah menengah lah, sebab saya dari sekolah menengah. Okey, kalau murid sekolah menengah ni selalunya dia dah faham dah dari segi pengurusan diri dia dah boleh memahami dah laras bahasa kita yang mudah. Okey, kalau dia tak boleh lagi, dia masih di sekolah atau dia masih di PDK, selalu bila dah masuk sekolah menengah ni dia dah boleh faham dah apa maksud kita bila kita bercakap bahasa-bahasa yang mudah ataupun yang formal lah. Okey, kemudian kita nombor satu, kita terangkan langkah keselamatannya ni. Yang pertama kita terangkan apa langkah-langkah keselamatan yang boleh, yang mesti dan yang boleh kita hubungkan antara keselamatan dengan permainan tadi. Okey. Yang kedua, penglibatan semua guru. Maksudnya tak ada guru daripada guru-guru PPKI ni yang terkecuali dalam terlibat dalam ni. Maksudnya kita libatkan semua, sebab selalunya majoriti lah, bukan ramai mana pun guru-guru pendidikan khas dalam satu-satu program pendidikan khas integrasi. So kita libatkan semua. Masa ni masing-masing ambil pot dan ambil cakna, ambil peranan untuk mengenengahkan langkah-langkah keselamatan yang akan kita jalankan itu. Okey. Kemudian yang kedua, kita ubah suai. Ubah suai aktiviti dalam melaksanakan aktiviti co-curriculum kepada murid. Contohnya kalau fokus kepada badan beruniform, contohnya pengakak, okey, kita adakan aktiviti yang bersesuaian. Contoh hari ni tajuknya adalah berkawat. Bila berkawat, kita tengok murid yang fizikal okey, yang faham okey ni, kita letak satu grup. Murid yang tak boleh lagi ni, satu grup. Contoh yang berkursi roda, macam mana dia nak bergerakkan kaki sedangkan dia berkursi roda kan? So kita bagi dia contoh cara hayunan tangan, maksudnya tangannya boleh bergerak, kakinya masih di situ, dan mungkin ada pembantu guru, mungkin ada kawan-kawan yang akan menolak untuk melibatkan aktiviti kawat tadi. Okey. Kemudian kita buat PJ suaian. Apa yang ni? Tak boleh main hoki. Nak pegang kayu hoki tak sesuai, nanti kan dia tepuk kepala kawan kan? Nanti jadi isu pula kan? So macam mana kita nak bagi hoki? So contoh kita ambil bola yang lebih besar, yang boleh dia pukul terus jalan bola tu. So masih lagi menggunakan stick hoki. Tetapi kita ubah suai aktiviti tadi kepada yang bersesuaian dengan fizikal dan keupayaan pemikiran murid tadi. Okey? Okey, yang ketiga adalah kita melaksanakannya secara inklusif. Kita ada inklusif. Dalam PPKI ni kita boleh pecahkan kepada inklusif, maksudnya bersama murid perdana. Kebanyakan aktiviti PJ inklusifkan lah sekolah-sekolah yang mempunyai program pendidikan khas. Okey. So masa inklusif ni maksudnya di sini murid perdana ambil peranan sama-sama bermain ataupun menjalankan aktiviti co-curriculum
sama dengan murid khas tadi. So di sini langkah keselamatan kita pakai tengok dengan bersama guru pendidikan khas dan guru perdana. Itu program inklusif pendidikan jasmani dan kesihatan maupun dalam inklusif dalam unit beruniform. Sekolah saya adalah pengakap, so kita join bersama dengan guru-guru perdana dalam aktiviti kurikulum yang bersesuaian. Ada perkemahan, ada ikatan, kejek, apa semua tu. Semua kita libatkan bersama sebab aktiviti kurikulum ni dia di luar jadual waktu. Contohnya balik 1.10. So kita akan start macam sekolah saya 1.10 murid habis PDP. So ambil masa untuk solat makan, kita akan mula balik pukul 2. Dalam pukul 2 dalam unit beruniform ni kita peruntukkan 18 waktu setahun. So waktu ni murid akan bersama-sama dengan murid perdana untuk inklusif aktiviti kurikulum tadi. Seterusnya adalah langkah selepas. Langkah selepas, langkah keselamatan selepas untuk unit beruniform ni. Okey, yang pertama, yang tadi, yang selepas ni bermaksudnya kita dah tengok sebelum dan semasa. Bila selepas adalah maksudnya waktu ni guru-guru akan membuat laporan. Mana jadi murid yang hyper tadi tengok kita dah ajak dia dalam hoki, tiba-tiba dia duduk belakang dewan dah. Contoh. So ni guru-guru akan berbincang macam mana kita nak kawal atau nak tingkatkan lagi tahap keselamatan guru itu. Okey, yang kedua adalah kita membuat penilaian secara lisan dan bertulis. Maksudnya secara lisan ni kita berbincang sama-sama. Sama ada kita berbincang dengan murid tersebut ataupun kita berbincang dengan guru-guru yang terlibat dalam aktiviti kurikulum tadi. Okey. Kemudian berbincang secara bertulis ni mungkin sebagai evidence, sebagai evidence kita supaya benda satunya tidak dipersalahkan, keduanya kita boleh tambah baik, ketiganya kita merancang dengan mungkin kita ada option yang kita perlu ubah dalam melaksanakan aktiviti kurikulum tadi. Okay. Kalau yang satu lagi adalah kita berbincang bersama ibu bapa dan waris. Dalam dunia pendidikan khas, hubungan antara guru dengan ibu bapa dan komuniti sangat penting. Budak ni murid berkeperluan khas ni kita kadang tak boleh nak jangka dia punya attitude dia ataupun dia punya tingkah lakunya. So jika kita tak ada laporan yang ni, maksudnya ada aktiviti-aktiviti yang kita boleh libatkan, ada aktiviti-aktiviti yang untuk murid yang mungkin berisiko ataupun murid yang tidak berupaya, kita ada satu option lagi untuk kita laksanakan aktiviti dengan lebih berkesan kepada murid tadi. Okey, yang ketiga, langkah keselamatan adalah kita merancang dan menulis semula. Menulis semula apa yang kita dah rancang, maksudnya pada awal tahun kita dah ada takwim untuk kurikulum, kita dah rancang semua. Maksudnya setiap minggu kita ada aktiviti-aktiviti tertentu. Contohnya minggu pertama kelak dan persatuan. Minggu kedua adalah unit beruniform. Dan minggu ketiga adalah satu murid, satu sukan. So kita dah rancang, maksudnya benda-benda ni tiga ni dia konsep dia sama sebab kita melibatkan murid yang sama. Walaupun ketiga-tiga persatuan ni kita melibatkan murid yang sama. So kita dah tahu maksudnya tingkah laku, maksudnya macam mana, ataupun kita masih lagi guru-guru ni terikat dengan peraturan dan surat punca kuasa daripada kementerian untuk melaksanakan kurikulum. Okey. Kemudian dalam melaksanakan langkah-langkah keselamatan untuk mengendalikan kegiatan kurikulum ni, kita perlulah ada rancangan yang baik. Kemudian pelaksanaan mengikut perancangan tadi. Bukan guru perlu bersedia, bukan guru datang bertumit tinggi berhendek, murid pakai lengkap, tak boleh. So maksudnya pelaksanaan kita tu lebih based on perancangan tadi. Kemudian kita ada pemantauan. Kita bukan biar budak tu, okey, hari ni ada pengakap, okey kamu boleh pergi berkawat. Tapi tak ada pemantauan daripada guru-guru. Kemudian kita ada penilaian. Kita tengok tadi daripada perancangan, pelaksanaan pemantauan tadi,
kita dah boleh buat penilaian apa yang boleh ditambah baik dan apa yang boleh dikekalkan. Dan yang kelima adalah penambahbaikan untuk meningkatkan lagi lah berkesanan atau kejayaan dalam badan beruniform ni. Kerana murid berkeperluan khas ni bukan murid yang kita kata hanya patuh pada arahan, tak boleh buat apa-apa yang lain, hanya dengan guru saja kita. Ada murid yang lebih menonjol dari murid perdana. Nah, macam sekolah saya ada murid yang sampai boleh pergi peringkat antarabangsa. Nah, maksudnya dia orang ni boleh berdaya saing dengan murid perdana tetapi masih dalam pengawasan dan masih dalam pemantauan kita. Jadi saya rasa setakat itu dulu kot untuk langkah-langkah keselamatan untuk sesi yang pertama ni. Terima kasih. Terima kasih Cikgu Hayati. Wah, bukan senang sebagai guru pendidikan khas, banyak langkah keselamatan perlu diperhalusi dari segi sebelum, semasa dan selepas. Pasti banyak cabaran yang lagi. Lagi-lagi sewaktu pandemik ni, sewaktu COVID-19 ni. Menurut pengalaman cikgu sendiri, apakah cabaran ketika menguruskan aktiviti kurikulum MDK terutamanya dalam badan beruniform sewaktu COVID-19? Terima kasih Syuhada. Okay. Seperti yang kita tahu, murid mulai daripada 18 Mac kita dah mula aktiviti kan, sehinggalah kepada 14 bulan murid-murid bercuti. Nah, murid bukan bercuti, maksudnya murid itu tidak ke sekolah tapi PDP online apa itu tidak akan jalankan. Tetapi bila masuk kepada 15 bulan, sekolah telah diberi satu garis panduan daripada kementerian dan kita mesti mematuhi garis panduan tersebut. Okey, contohnya penjarakan sosial macam kita yang inilah hari-hari Dr. Hisham ni, penjarakan sosial, murid duduk perseorangan makan dalam kelas, guru mesti tunggu murid ni dalam kelas, lepas tu jalan satu halau, masuk satu halau, keluar ke halau yang lain. Okey, adalah garis panduan yang diberikan oleh kementerian termasuk untuk murid-murid khas. Ada lagi satu tambahan lagi untuk murid pendidikan khas ni, maksudnya kita ada lorong khas sebelum masuk ke sekolah. Kita ada mengambil suhu, memeriksa kesihatan pun kita ada satu lorong khas untuk murid berkeperluan khas ni. Dia ada lagi ibu bapa boleh masuk hantar terus ke tepi kelas. Kiranya murid pendidikan khas ni diberi satu yang lebih istimewa ataupun lebih lagi penjagaan dari segi aspek keselamatan tadi lah. Okey, bila sebut pandemik untuk kegiatan kurikulum, rata-rata satu Malaysia kita terikat dengan peraturan dan terikat dengan garis panduan yang telah dikeluarkan sama ada oleh KPM atau oleh JPN. Okey, pada mulanya kegiatan kurikulum ni memang kita tak dapat laksanakan lah selepas PKP tu pada 15 Julai sehingga awal Ogos. Masa tu memang kita patuh dan kita tak boleh menjalankan aktiviti langsung lah untuk kegiatan kurikulum ni. Okey, so bila di Kedah Ogos tu, dah pertengahan Ogos tu, masa tu pandemik ni dah kiranya berkurangan lah. Masa tu Kedah bukan zon kuning, bukan zon merah lah masa tu Kedah. So masa tu JPN keluarkan kita boleh menjalankan aktiviti kurikulum ni masih belum bersemuka tetapi boleh secara online dan boleh secara video lah. So antara yang kita jalankan pendidikan khas Sekolah Model Hafiz ni jalankan aktiviti kurikulum ni, yang pertamanya kita laksanakan bulan kebangsaan. Kita adakan pertandingan tentu untuk mengakak, pertandingan lagu-lagu mengakak, pertandingan yang tidak melibatkan aktiviti sentuh fizikal. Kemudian kita ada e-mahabbah, kita ada pertandingan pertandingan tilawah lah dulu. Tapi dah ni sekarang diguna e-mahabbah, maksudnya kita rakam video, so peringkat sekolah kita rakam video, pergi ke peringkat daerah, kita hantar video tu untuk dinilai dari semua-semua, dan bila ke peringkat negeri pula dia terdapat pertandingan yang kita hantar video. Satu lagi kita datang sendiri ke JPN tu untuk bertanding, contohnya dalam hafazan murid berkeperluan
keperluan khas yang tu diadakan secara bersemuka dengan SOP yang ketat lah. Masa bulan Ogos dan September tu. Kemudian kita ada kita laksanakan juga Hari Sukan Negara. Nah, walaupun dikeluarkan surat oleh KPM bahawa semua aktiviti peringkat kebangsaan dibatalkan, tetapi di peringkat sekolah kita masih menjalankan secara pematuhan SOP. Ya, contohnya kita buat di dalam dewan yang besar lah. Nah, kita ada penjarakan sosial, murid diberi taklimat setiap hari. Kita ada setiap hari 15 minit sebelum masuk ke kelas setiap hari. Mulai dari 15 Julai sehinggalah 8 November baru ni. Setiap hari kita akan tekankan SOP, bahaya COVID-19, langkah penjagaan setiap hari. Maksudnya murid setiap hari sentiasa ada benda tu. So maksudnya aktiviti kokurikulum ni walaupun terhad, tapi di sekolah saya masih jalankan, tapi peringkat sekolah lah. Tak adalah kita nak keluar, memang dah sehingga bulan Disember memang tak boleh nak keluar lah. So kita jalankan aktiviti yang saya sebut melalui video, melalui penjarakan sosial. Contohnya Hari Sukan Negara kita buat aktiviti tetapi dalam jarak yang ditetapkan oleh KKM dan MKN lah. Dan setiap apa pun guru dan PPM ni ambil peranan sentiasa memastikan murid mematuhi SOP tersebut. Okey, walaupun kali ni banyaklah aktiviti kurikulum terpaksa ditangguhkan, terpaksa dibatalkan, tetapi setakat yang boleh kita masih lagi menjalankan aktiviti kurikulum tu dalam norma baru dan dalam SOP yang kita patuhi. Baik, terima kasih Cikgu. Bukan senang ya liku-liku cabarannya dalam memastikan SOP-SOP di sekolah, terutamanya untuk murid pendidikan khas. Baik, kan kepada Tuan Azizi, kepada Cikgu Azizi, persoalan kepada Tuan Azizi yang tampan lagi bergaya. Karnival Kokurikulum Pendidikan Khas peringkat kebangsaan diadakan setiap tahun seperti yang diberitahu oleh Cikgu tadi. Sebelum COVID-19, bagaimanakah pelibatan Cikgu boleh menerangkan tentang bagaimanakah pelibatan negeri Kedah dalam Karnival Kokurikulum Pendidikan Khas peringkat kebangsaan? Okey, terima kasih Adik Nurul Syuhada, Nurul Syuhada Siraj. Okey, sebelum saya masuk ke soalan tadi tu, pelibatan negeri Kedah dalam Kokurikulum Pendidikan Khas peringkat kebangsaan. Okey, saya di sini nak war-warkan. Sebelum tu terima kasih Kak Yeti kenangan yang panjang lebar. Okey, sebenarnya untuk maklumat semua, di daerah Pendang ni yang menonjol dari segi kurikulum ialah bos dia, Mariati Ahmad. Kalau ada banyak kisah sekitar, tapi saya akan rincikan pelibatan semua anak-anak buah dan anak-anak MBK di semua PJ. Empat orang sama dengan cikgu dia. Okey, baik. Saya teruskan dengan soalan tadi, pelibatan negeri Kedah. Okey. Bila pelibatan negeri Kedah ni nak kena buka file balik CPN ni, saya pun kurang arif ni. Okey. Tapi resik-resik kawan-kawan tanya apa, okey, dapatlah jawapan sikit-sikit. Okey. Okey, baik. Yang pertama, pelibatan sebelum COVID-19. Sebelum COVID-19 ni semua lah, kalau ikutkan semua aktiviti, kalau diikutkan setiap aktiviti melibatkan kekuasaan, setiap negeri akan mengambil reporting. Itu biasalah, di mana-mana pun, sukma ke, apa pun, memang ada. Kecuali badminton. Badminton kalau hantar dekat kekuasaan tu, semua negeri yang sebab tahu dah, Selangor akan menang kan. Okay tak? Tak salah saya. Okey, kalau ikutkan macam pelibatan yang pertama sekali saya tengok ngakak lah. Yang ni saya berkongsi info ni sebenarnya dari rakan baik Cikgu Naiki juga ni. Saya banyak rujuk kepada sebab dia sekarang ni rakan jadi PPD. Nama dia Cikgu Zulkifli. Dia dulu dari sekolah Cikgu Yati, memang orang hebat lah di pendidikan khas ni. Banyak menyumbangkan jasa kepada pendidikan khas peringkat antarabangsa boleh lebih. Kita pasal ni saya dapat. Okey, baik. Untuk pengakap setiap tahun untuk negeri Kedah akan menghantar wakil ke menuri pengakap peringkat kebangsaan. Biasanya yang macam buat banyak yang pernah macam saya sebutkan tadi, pernah buat di Pulau Terengganu, kemudian di apa tadi, Negeri Sembilan tadi,
Dan biasanya ada juga yang penyertaan melibatkan Sekolah Model Khas Bukit Jenuh dan SMK di dalam lah yang dia dah undang ni mewakili negeri Kedah ke aglomeri peringkat kebangsaan yang diadakan di Mersing dan Kuala Terengganu. Dan untuk makluman juga, di Mersing dan Kuala Terengganu ni dia bergabung dua sekali, peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Maksudnya dia antarabangsa ni dari luar negara kecilan ada kumpul sekali untuk buat satu aglomeri pelakak tersebut. Okay, dan kalau di peringkat antarabangsa yang pernah dianjurkan ini di peringkat antarabangsa ni di Hangai lah, di Thailand. Okay, kemudian itu berakak hanya untuk anak-anak buah IBT. Okay, dan karnival permainan peringkat kebangsaan. Seperti kebiasaannya yang saya katakan tadi, entah di Kedah ni tak lepas juga lah untuk tak ketinggalan lah, mengantar peserta dalam futsal, kemudian petang, bola jaring dan bola balik. Dan untuk makluman untuk sekadar berkongsi, seorang murid ataupun MBK di PPKI, saya tak pasal nombor dia dia sangat berkemahiran dalam futsal. Saya memang suka tengok dia main futsal, memang hebat. Dan dia hari itu jumpa nama apa juga tadi? Hafiz. Okey, Hafiz. Dan salah seorang pemain futsal ni, kalau macam kita pertandingan di peringkat daerah, dia ni gembring lah sebab dia hebat. Bermain dengan budak-budak yang tak hebat. Jadi penting kita lah boringnya kan. Dan hari tu saya pernah jumpa dia di Stadium Nur Rahmat. Kebetulan lengkap dengan berpakaian satu suit, apa tu? Suit ni lah. Apa panggil tu? Lupa saya nak sebut ni. Apa? Ya, tu. Sweater. Sweater dalam masa tu saya tanya, apa nak pergi mana ni? Dia ada friendly game dekat KL. Dia main untuk persatuan bola sepak. Bola sepak bukan hanya tim Kedah ni lah. Bola sepak Kedah apa tu? Tapi mewakili Kedah lah. Seorang yang boleh dibanggakan lah. Seorang murid keperluan khas. Itu sekadar perkongsian je lah. Tapi ada juga peserta kita yang kita hantar untuk petang, bola jaring dan bola balik. Itu ada untuk yang karnival permainan. Kemudian kejohanan olahraga pendidikan kebangsaan. So, ini merupakan salah satu lagi kejohanan yang disertai oleh Kedah. Satu, saya nak berurai panjang sebab ia jadi rasanya macam di luar bidang saya sebenarnya. Sebab ni dah masuk ke jabatan kan, jabatan pendidikan negeri Kedah. Tapi saya kongsikan apa yang saya tahu, yang saya dapat maklumat. Okey, setiap tahun Kedah akan menghantar peserta. Pencapaian ni kita dapat masa tu 2016 kejohanan kebangsaan. Dan biasa-biasanya setiap tahun lain, alhamdulillah dapatlah kedudukan 5 terbaik. Alhamdulillah. Okay, kemudian yang terkini, saya sentuh yang terkini untuk tahun 2020 yang mana saya bertugas di PPD. Satu orang kata apa, kejohanan khas lah, khas desa, pendidikan khas hutan. Yang ini kalau diikutkan tarikh pelaksanaan dia tu 26 Mac 2020 di Tamu Melaka lah, saya tak ingat lah. Itu 26 Mac, kami pun dah siap serta semua dah ambil pada setiap daerah mewakili negeri kita. Tapi malangnya COVID-19. Okay, jadi semua tertangguh. Cikgu-cikgu, guru-guru pengiring pun semua dah kami hantar nama, dah bayar dan penyertaan semua dah tempah untuk t-shirt kejohanan lagi. Adalah berikut saya ni, t-shirt pun cuma tengok gambar sahaja. Katanya Melaka akan tangguh dulu dan insyaAllah kalau ada rezeki tahun depan kita akan sambung balik. Yang itu rasa pikiran juga lah sebab semua persiapan dah dibuat, staff pun semua dah buat, ambil semua. Tidak pernah macam mana kan, ini isu global, kita kata apalah, COVID-19 ni. Okey, kemudian tu karnival kebudayaan yang ini sepatutnya Cikgu Nayati yang terang ni, yang melibatkan anak-anak buah dia ni. Saya difahamkan kalau karnival kebudayaan ni banyak ini ni, perbuatan tengkolok, hiasan pulut kuning, pakaian tradisional berbahasa Indo. Kita kaya dia, semua dari peserta dia semua pilih. Okay, kaya dia. Ada segan tu. Kan? Karnival permainan, ya betul-betul. Betul lah.
Ya, betul. Itu karnival kemahiran itu nama dia. Karnival kemahiran. Ya. Itu antara yang pelibatan lah yang disertai lah oleh Kedah setakat yang saya maklum lah benda tu. Okay. Saya rasa apa adik Nursyada? Baik, jelas. Penerangan yang sangat jelas. Baik, kita balik kepada cikgu kita, Cikgu Hayati. Yang cantik hari ini. Agak lebih ni. Soalan. Jelaslah bahawa pelibatan MBK ini sangat penting dalam aktiviti badan beruniform. MBK mempunyai kelebihan diri masing-masing. Baik, persoalannya adalah apakah kepentingan MBK menyertai badan beruniform ini? Okey. Terima kasih moderator tu ada. Saya nampak 53 orang sekarang sedang mengikuti webinar ni. Marina, betul lah Marina? Okey, masuk sekali lagi untuk kepentingan pelibatan murid-murid berkeperluan khas ni. Kalau orang yang tak pernah dengan pendidikan khas ni mungkinlah dia rasa tak payahlah murid pendidikan khas buat apa kan. Nak libat dengan kurikulum tak ada maknanya. Tapi bila kita dah masuk dalam pendidikan khas ni, contohnya saya selama dah 23 tahun lah dalam pendidikan khas ni, baru kita nampak kadangnya murid pendidikan khas, murid berkeperluan khas ni dia lebih menonjol daripada murid-murid perdana tu. Nah, maksudnya setiap setiap insan, setiap manusia yang Allah ciptakan, setiap hamba yang Allah ciptakan tu maksudnya adalah kelebihan masing-masing. Nah, maksudnya kalau walaupun murid pendidikan khas, murid yang dikatakan kelas kedua, tetapi bila dalam dunia sekarang murid berkeperluan khas mampu berdaya saing dengan masyarakat di luar sana, dan setiap hari macam baru ni belanjawan bajet 2020-2021 pun kan banyak ditekankan untuk menjana lagi kemenjadian atau kebolehpasaran lah murid berkeperluan khas ni. Okey, kenapa penglibatan MBK ni penting dalam kurikulum? Okey, seperti mana juga murid perdana bila dah habis sekolah contohnya, mereka akan berdepan dengan dunia dan komuniti sebenar. So dalam penglibatan kurikulum ni secara tak langsung guru mendidik dan murid mendapat pengalaman untuk mendapatkan kemahiran atau mendapat kemahiran dan mendapat ilmu lah dalam bidang kurikulum ni. Contohnya kenapa dia perlu? Contohnya dia mendidik kita sifat kepimpinan. Contohnya kepimpinan, macam sekolah saya setiap minggu dululah sebelum pada kita COVID ni, setiap minggu kita ada perhimpunan SDS, sekolah dalam sekolah. Setiap minggu unit beruniform akan handle perhimpunan rasmi. Kita hanya ada perhimpunan rasmi yang libatkan satu sekolah hanya seminggu, satu minggu je dalam sebulan. Lain pada minggu tu dalam sebulan, setiap unit beruniform sama ada perdana atau pendidikan khas akan handle sendiri dalam perhimpunan tersebut. Kalau kita lihat di sini, murid pendidikan khas juga boleh berdaya saing, boleh menjadi MC, boleh menjadi pembaca doa, boleh membuat aktiviti dalam perhimpunan tadi. Dan bila ada aktiviti-aktiviti sukan, kita inklusifkan murid masuk dalam aktiviti sukan sekolah, kita ada karnival permainan, kita ada agonori pengakak, kita ada karnival kemahiran, dan dalam semua benda yang di dalam kurikulum ni, murid pendidikan khas dilibatkan dan melibatkan diri secara aktif. Dan bila dia masuk secara aktif, dia dah bergaul dengan masyarakat di dalam komuniti sekolah tu, bila dia dah keluar nanti, dia boleh bersaing dan kebolehpasaran mereka sangat memberangsangkan. Okey, itu dari segi kepimpinan. Kemudian dari segi kerjasama, maksudnya dia bukan duduk dalam kelompok murid pendidikan khas saja, tak. Kita inklusifkan, kita libatkan. Contoh hari kantin. Murid pendidikan khas sama-sama menjalankan aktiviti keusahawanan. Murid pendidikan khas ada aktiviti PDP kemahiran. Contohnya kat sekolah saya contohnya ada penyediaan dan pembuatan makanan dan tanaman.
Masa ni bila aktiviti co-curriculum, murid boleh berjual beli bersama guru di dalam sekolah, dan ada juga hari yang komuniti luar datang membeli dan kita menjalankan aktiviti bersama dengan masyarakat. Kemudian yang ketiga, kita meningkatkan lagi disiplin. Maksudnya dia pemegang kad OKU itu bukan satu lesen untuk dia membuat ataupun menjalankan aktiviti-aktiviti yang tidak berfaedah, aktiviti-aktiviti yang merosakkan, tidak. Maksudnya dia pemegang kad OKU, dia ada kad OKU, dia mendapat allowance sebulan 150, tu bukan istimewa untuk dia, tapi itulah yang merangsang dia atau memberi dia sebagai semangatnya untuk berdaya saing dan berdisiplin. Maksudnya walaupun dia datang sekolah, dia murid pernikahan, dia perlu ada lesen motor, dia perlu ada topi keledar contoh, dia ataupun dia datang sekolah, dia murid yang beruniform mengakak, dia bukan boleh pakai baju suka-suka hati, tak. Maksudnya dia dididik dengan sifat-sifat berdisiplin dalam unit beruniform tadi tu. Kemudian kita didik juga sifat dia berdikari. Kenapa berdikari? Okey, maksudnya berdikari di sini dalam aktiviti co-curriculum ni, sama ada unit beruniform, sama ada kelab persatuan, sama ada satu murid satu sukan, dia boleh bersama-sama dengan komuniti sekolah untuk menjalankan aktiviti, sama ada yang terlibat dengan aktiviti co-curriculum tu secara langsung ataupun tidak langsung. Dan yang terakhir adalah dari segi pengurusan diri dia. Kenapa bila dalam co-curriculum kita nak masukkan pengurusan diri? Okey, salah satu elemen untuk murid berkeperluan khas ni, dia adalah mampu untuk mengurus diri dia sendiri. Maksudnya bila dia masuk tingkatan 1, tentunya kita ada SSM untuk tingkatan 1, subjek pengurusan diri itu kita ada elemen merentas kurikulum, PMK. Elemen merentas kurikulum kita masukkan di situ untuk dalam unit beruniform. Contohnya dari segi pengurusan diri, contohnya bila dia berpakaian pengakak, dia mestilah kemas. Dia mestilah masuk baju dalam, pakai yang lengkap. Ada cap, ada badge, semua kita kena lengkap dan dia perlu mematuhi undang-undang sekolah. Kemudian dari segi pengurusan diri, contohnya bila kita buat aktiviti co-curriculum ni, dia tidak mengasingkan diri dia. Dia terlibat bersama-sama. Kawan yang lebih menonjol akan bantu kawan-kawan yang kurang upaya. Maksudnya, so dalam aktiviti co-curriculum ni, secara tak langsung elemen-elemen yang saya sebutkan tadi kita cantumkan, dan bila dia keluar dari sekolah, benda-benda ni memberi satu ilmu dan satu guru atau satu pengalaman yang sangat baik untuk dia, untuk berdaya saing dan keboleh pasaran mereka terbuka luas, dan sama ada dari segi pekerjaan ataupun dari segi dia nak melanjutkan pelajaran dalam bidang kemahiran. Okey, kemudian dari segi penglibatan ni semua tadi, penglibatan tadi pentingnya sini adalah penglibatan guru, PPM dan warga sekolah juga penting. Maksudnya tiada satu prosa atau kita panggil double standard kepada murid-murid pendidikan khas ni. Maksudnya satu warga sekolah tu memahami bahawa aktiviti co-curriculum ni boleh diikuti dan menjadi hak setiap yang bernama murid di sekolah. Saya menjawablah soalan tu. Menjawab cikgu, terima kasih. Bolehkah jika masa ni dilanjutkan dalam beberapa minit, mungkin sampai 11.10? Boleh. Okey, insyaAllah. Okey. Saya minta untuk Cikgu Hayati dan Cikgu Azizi untuk buat kesimpulan akhir, atau ada sebarang mesej yang ingin disampaikan kepada peserta kita yang mungkin terdiri daripada pelajar universiti, ibu bapa ataupun cikgu-cikgu di sekolah. Dan sedikit kesimpulan, bagaimana sebenarnya kualiti peningkatan kurikulum ini dapat ditingkatkan. Peningkatan kurikulum ini sendiri. Maafkan saya tersasul. Okey, dimulakan dengan Cikgu Azizi kita. Okey, baik. Terima kasih Adik Nurul Syahadah. Okey, saya tambah sikit sebab macam ni saya cuma nak huraikan, menguraikan dan nak tambah sikit. Jadi macam ni,
Bila kita sebut murid keperluan khas, rata-rata masyarakat kita, saya tidak menyalahkan sesiapa, tapi kebanyakan mereka, terutama mereka yang mungkin di luar bandar, yang belum, orang kata apa tu, kurang pendedahan terhadap murid pendidikan khas ni, atau murid keperluan khas ni. Bila disebut murid pendidikan khas ataupun murid keperluan khas MBK, mereka akan macam ni, apalah yang boleh mereka buat. Sebab kadang-kadang tu, orang-orang ataupun masyarakat sekeliling ini memandang pendidikan khas untuk satu-satu kategori tertentu saja. Contoh, macam di dalam pendidikan khas itu sendiri, ada macam sindrom Down, kemudian ada autisma, kemudian ada yang bermasalah pembelajaran yang orang kata apa tu, yang light ni, yang rendah ni kan. Kemudian ada juga yang berfungsi rendah. Yang ni kita nampak kalau macam masalah pembelajaran yang rendah tu memang kita akui memang susah. Memang kalau kita nampak sendiri pun, kita sendiri sebagai cikgu pun kita masih cakap memang betul ini. Kalau semua mungkin dengan sama, kita akan melihat bila besar nanti budak ni nak apa, bila main sekolah pun kita cakap pun tak boleh respon, ataupun apa pun tak ada respon. Okey, itu betul, itu mungkin. Itulah persepsi masyarakat, kebanyakan masyarakat lihat tadi. Tetapi di sebalik orang kata tu macam kategori-kategori macam ni, ada lagi murid pendidikan khas yang kategori yang orang kata macam cikgu yang kita tadi, yang comel-comel, handsome, segak-segak. Yang tu kadang-kadang bila kita keluar bawa ke lawatan, kalau kita pergi mana-mana, kadang-kadang orang masyarakat tak tahu murid pendidikan khas. Kalau tak lihat dan kita di belakang program pendidikan khas integrasi SK apa-apa kan. Kadang-kadang ada pernah tanya saya, cikgu mereka lah, kata saya cikgu mereka lah satu orang. Kata, nampak semua okey je pun. Kata, ada yang okey, ada yang tak okey. Yang ni antara yang okey, cantik. Yang handsome lagi kamu dah lagi, lebih tak lagi. Okey. Jadi sekarang ni, kita tak boleh nak kata bila pendidikan khas ni, boleh apa. Ada golongan yang boleh. Macam tadi kita terangkan apa perkhidmatan mereka, apa pencapaian mereka. Sebenarnya mereka boleh. Kalau kita tengok di Paralimpik sekali, kalau tak salah saya di sekolah Cikgu Hayati, menang renang Paralimpik semua bidang, betul je Hayati? Ya betul, peringkat kebangsaan. Peringkat kebangsaan, gold medal kan? Tahun ni pun sepatutnya ada peringkat kebangsaan, tapi tangguhlah sebab pandemik ni kan. Ya. Jadi peringkat kita tahu, dia pun sebenarnya boleh. Jangan cakap kita yang sempurna, dia pun kita sempurna semua. Ada certain part yang dia pun lebih hebat daripada kita. Itu tadi Allah dan Allah beri kelebihan pada dia pun. Saya nak beritahu pasal pendidikan yang sikit lah, ataupun gambaran masyarakat. Dan mungkin bila kita tahu bina macam ni, kita boleh buka dengan faham kalau apa itu pendidikan khas kan, ataupun apa tu yang sebenarnya pendidikan khas ni. Okey, so saya soal benda juga ni, bahawa ini. Okey. Terus Syahda. Cikgu. Sebagai buah akhir lah dalam meeting kita hari ini. Ramai juga yang menyertai ini dalam 54. Ada dalam ni Anis Jozini, Erni Nadihah Fatihah. Okay, terima kasih saya apa yang disampaikan hari ini bolehlah memberi sedikit gambaran tentang aktiviti co-curriculum untuk murid berkeperluan khas. Okey, sebagai rumusan dapatlah saya katakan bahawa kecacatan atau ketidakupayaan murid berkeperluan khas ni bukan satu noktah, bukan satu penutup, tapi ialah dah satu jalan. Jalan untuk kita memberi ruang dan memberi peluang kepada murid berkeperluan khas ni bahawa ketidakbolehan itu kita tukar kepada kebolehupayaan mereka. Maksudnya di sini kita tekankan kepada kebolehan murid dalam co-curriculum, kefungsian mereka dalam co-curriculum, kemahiran yang mereka boleh dapat dalam co-curriculum, perkembangan dan penguasaan mereka dalam co-curriculum serta pencapaian. Kita perlu ada rekod, maksudnya murid-murid yang berjaya ni kita bukan buat-buat, tapi bila kita nak evidence, tak boleh. So maksudnya kita ada rekod, kita ada kebolehpercayaan. Maksudnya di sini bila kita ada satu rekod, maksudnya bila murid keluar sekolah, kebolehpasaran mereka, mungkin ada college committee, mungkin ada
inilah syarikat-syarikat ataupun kilang ataupun apa saja kedai dia akan refer balik kepada guru-guru, boleh ke ni murid pendidik khas ni serisau ni, sekejap lagi dia jadi macam ni. So maksudnya bila kita ada evidence tu, maksudnya benda ni lah yang akan membantu kepada murid-murid pendidikan khas ni untuk berdaya saing. Dan lastnya, akhir aktiviti kurikulum ni dia adalah komponen yang penting lah untuk murid istimewa sama ada di peringkat sekolah menengah ataupun sekolah rendah, kerana ia akan membantu memantapkan lagi keupayaan murid khas dan potensi mereka sebagai satu terapi bagi murid-murid keperluan khas. Setiap murid perlu keperluan dia perlu ada satu terapi, dan salah satu terapi ni adalah kita melaksanakan atau menjalankan kegiatan kurikulum termasuk tiga aspek yang disebutkan tadi, dan inilah yang boleh merangsang mereka memberi peluang dan ruang kepada mereka. Saya rasa itu sahaja. Terima kasih kepada anak-anak kumpulan memberi manfaat lah kepada semua, dan insyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Terima kasih Cikgu Hayati. Saya tertarik dengan ayat yang diberikan Cikgu. Kesihatan, ketidakupayaan bukan penutup tapi hanya satu jalan. Baik, sebelum mengakhiri majlis kita, syukur saya untuk memberi serangkap pantun kepada semua. Bunga dedak di atas para, anak dusun pasang pelita. Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun maaf. Ribuan terima kasih diucapkan kepada kedua panel atas penerangan yang sangat padu dan atas kesudian hadir pada hari ini. Baik, sebelum berakhir majlis kita, para peserta bolehlah daftar di link yang akan diberikan di grup, di chat di Google Meet ini. Jika tak keberatan, peserta boleh buka kamera untuk sesi fotografi memori bersama, bukan selalu ya. Terima kasih bagi yang dah membuka kamera. Okay, baik. Okey, senyum ya. 1, 2, 3. Baik, terima kasih diucapkan kepada Cikgu Azizi dan Cikgu Hayati atas kesudian. Dan kalau peserta ada soalan mungkin tak sempat untuk ditanyakan, maaf dari pihak kami. Boleh, kalau ada soalan lepas ni boleh WhatsApp. Boleh. Syu. Kepada saya ataupun GK kami. Syu. Ya. Ada seseorang nak tanya soalan. Q&A boleh ke? Cikgu? Mungkin boleh. Siapa tu nak bertanya? Mungkin Fatimah boleh bacakan soalan. Okey, dia bertanya. Dia ingin mengajukan soalan kepada Cikgu Hayati. Siapakah pihak yang paling penting bagi MBK terlibat dalam aktiviti badan beruniform? Siapa yang paling penting dalam murid melibatkan dalam aktiviti kurikulum? Badan beruniform. Jawapannya adalah murid itu sendiri. Okey, terima kasih penanya soalan. Okey, yang paling penting dalam kita menjalankan aktiviti kurikulum adalah murid itu sendirilah yang nombor satunya. Tak ada murid, ada guru pun tak ada point lah untuk kita laksanakan kurikulum. Maksudnya di sini kepentingan tu maksudnya sejajar. Sejajar. Kita perlu ada murid, kita perlu ada guru yang proaktif, kita perlu pentadbir yang memahami, kita perlu ada suasana yang mengizinkan, dan kita punya fasiliti yang boleh kita jalankan aktiviti kurikulum.
Maksudnya di sini murid tu lah nombor satu yang perlu adalah murid lah. Murid nombor satu maksudnya sebab daripada murid ni lah nanti peranan guru kita nak pecahkan untuk merangsang minat dia dalam kurikulum. Peranan waris untuk kita terangkan kepentingan kurikulum. Peranan pentadbir untuk kita terangkan bahawa murid pendidikan khas ni adalah berhak dan perlu mengikuti bidang kurikulum di sekolah tu. Nah, cumanya nombor satu macam saya kata tadi, bila kata murid, bila murid ni dia bicara murid ni sama ada dia keupayaan dia tu kita kena ukur dulu. Ukur dia tu secara macam mana? Ukur dia tu secara intrinsik dan eksplisit lah. Maksudnya kita kena ukur dulu, kita ada dulu diagnosis dulu, walaupun diagnosis ni mungkin lah orang kata kita tak boleh lah kenapa nak asingkan murid tak boleh, murid boleh. Tapi inilah sebagai kaitan atau sebagai guideline kepada guru untuk menjalankan aktiviti kurikulum yang bersesuaian dengan murid tadi. Jawab tak soalan? Jawab cikgu, terima kasih. Kepada kalangan peserta ada satu lagi soalan terakhir, boleh diajukan kepada di ruangan chat. Ataupun boleh buka mic anda. Baik, jika tak ada soalan, tak apa, kita akhirkan majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul As. Baik, terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.